Okay guys, dah sampai kolam camcun ya. Oh, jom masuk. Hari ni tengok macam orang tak ramai. Okey, jom masuk dalam. Betul. Okey guys, hari ni Rahmat nak tunjukkan bancung-bancung nampak ni ada telur. Bukannya kita orang nak makan telur untuk bodybuilder ke apa ke, untuk besarkan otot. Tapi hari ni Rahmat nak dengan ikhlas hati ni dia nak tunjukkan cara-cara bancung. Rasa ramai yang tahu tapi tunjuklah kat video ni special untuk korang. Rendam dulu. Keluarkan darah dia. Rendam ni, nampak tu. Bersihkan besin dengan air. Rendam kat dalam air. Telur apa ni, Mat? Telur kampung. Telur kampung. Telur kampung. Ini semua sekali. Dan Dia dah cair ya. dia dah lembik. Merah. Merah. Telur kampung kita ambil kuning. Telur kampung ambil kuning saja. Nampak ya. Kalau dah selesai tu 5 biji, gaulkan je. Kita ambil sebiji lagi, ambil lagi. putih dengan kuning. Putih dengan kuning, last sekali 6 biji, last putih dan kuning. Gaul lagi. Digaulkan. Apa, daging burger dan telur ayam kampung, 4 biji kuning dan 1 biji full putih dan kuning. Jadi 5 biji total. Putih ni kalau boleh tahu, Mat, apa dia ni? Ini namanya oat. Oat original. Oat original ya. Campurkan dengan oat. Oat ni nak letak berapa banyak tu agak-agak? Agak-agak boleh boleh baling. Oh, jangan lembik sangat. Jangan lembik sangat. Keras yang keras. Okey, mudah je sebenarnya. Dan aku tahu ramai yang tahu umpan ni, tapi pada yang lebih kepada yang budak-budak baru lah kalau nak cuba kan. Boleh pelbagaikan lagi. Nak tambah-tambah lagi apa. Sebab ini kreativiti masing-masing, betul tak, Mat? Dan rezeki tu Allah yang menentukan. Lepas tu katanya ikannya boleh jual kat sini. Dia boleh jual balik sekilo RM1 dia ambil. Lepas tu kata ada ikan apa tu, RM10 kalau seekor tu. Patin seekor RM10 kalau dapat naik. Kalau naikkan seekor RM10. Sekarang kalau korang boleh tengok, dia dah gaulkan tu, dia letak kat tepi sini. Pindahkan dia. Tu. Okey, inilah standby untuk dikepal. Tapi Rahmat sebenarnya dia ada satu ilmu lagi, umpan belit. Tapi itu untuk sendiri personal punya lah. Kalau kawan nak tahu ke apa, boleh lah rajin-rajin. Boleh jumpa Rahmat ni, boleh berguru dengan dia umpan belit. Boleh. Boleh tak? Tapi umpan belit tu rahsia. Okay guys, inilah umpan daging burger, telur ayam tua yang dicampur dengan oat. Nampak ni oat. Bukan bodybuilder yang makan oat. Ikan keli pun makan oat. Ikan keli pun makan daging burger. Okey Mat, kalau boleh tunjukkan pada kawan-kawan macam mana nak ngepalkan dia ni. Okey, Mat tekanlah dua ni. Okey, cara kepal dia macam ni. Kangkangkan mata dua ni. Okey, nampak ya. Ambil agak-agak kita berapa besar kita nak pakai. Okey. Besarnya dalam Besar telur lah, telur kampung. telur lah. Nampak dia gentil-gentil kan. Kepal bagi dia mampat ya. Ya. Kalau banyak sangat buang bawah ni. Okey, dan siap untuk dibaling. Tak pakai batu ni. Saya batu. Ya, memang tak pakai batu. Sebab kawasan dia pun tak berapa besar sangat. Memang baling. Okey, bismillah. Okey.
Okey, sambil-sambil tu menunggu dia bukan baling terus dapat. Sambil-sambil tu menunggu ikan dia akan dia akan cium dulu baru dia makan. Sambil tunggu tu takkan aku nak tunggu record je kan. Bila ada patukan, ada gerakan, baru aku akan on balik semula video ni cam. Kau orang stay tune. Kita tengok strike yang apa yang Rahmat akan dapat lepas ni, insya-Allah. Okey guys, dalam beberapa saat dia joran dia dah lentur dah. Nampak tu? Belum sempat nak minum air lagi. Dah nampak tau. Kita tengok apa Tengok Boleh Mat? Boleh. Nak sawak ni? Oh nampak. Layan. Apakah gerangan ikan yang naik? Baru letak guys. Baru letak. Oh keli guys. Okey. Keli. Alhamdulillah. Nampak guys naik keli. Okey. Nampak? Tak. Sebenarnya aku pun nak minum pun tak sempat lagi. Aku nak minum baru nak buka item tak sempat lagi. Dah kena sambar. Memang umpan ni memang berkesan lah. Simple lah berkesan. Betul tak Mat? Tak ada lah berkesan sangat. Berkesannya kat lain. Okay guys, kalau 3 kilo lebih pakai UL pun kau nampak ni. Memang joran pakai bukan UL pakai light lah. Dia pakai light. Berapa? Syok melayan lah. Okay guys, strike lagi. Ini strike yang ketiga. Wah, dia keli. Okey. Alhamdulillah. Okey, Mat. Oi, kasar. Rasa ni dalam berapa kilo 2 lebih ke? 2 kilo lebih. Cuba letak bawah dulu Mat. Besar ni. Keluar daripada guys ni Okey, jom masuk dalam. Dah 3 ekor dah. Baru baling tadi. Kalau dia nak makan, kalau betul-betul dia nak makan jatuh terus makan Tadi Rahmat baru baling kat atas. Dia terus sambar. Jadi jenis kalau pakai umpan ni dapat terus sembai. Naik je umpan terus sembai. Oh gitu cara dia. Yang dia nak makan laju. Okey, jam sekarang dah masuk dekat-dekat 1 jam bila kita ada lebih dari 3 jam tu, aku nak tanyalah. Kawan aku ni Rahmat ni permulaan mancing. Mula-mula dia mancing. Aku pun akan ceritakan cerita aku pasal mula aku mancing. Sekarang kita tanya Rahmat dulu. Mat. Okey, aku nak tanya kau satu soalan lah. Apa permulaan kau mula-mula meminati hobi mancing? Daripada kau kecil macam mana kau boleh terjebak lah? Kita bukan terjebak lah. Kata permulaan lah senang kata. Permulaan mancing aku kecil lagi. Balik sekolah. Di sekolah aku semua dah siap. Macam waktu sekolah, cuti sekolah. Aku tak tahu nak pergi mana. Lepas aku pun cuti, aku pun cuti. Semua masalah berkenaan dengan sekolah aku dah settle. Apa aku tak ajak ke ayah kita pergi mancing. Masa tu masih sekolah lagi lah? Masih sekolah lagi, kecil lagi. Tanya, Mat jom ke ayah pergi mancing. Aku pun dengan hati rela buka pergi lah. Ya mancing, nak tahu juga mancing macam mana. Okey. Ikut bapak aku bawa satu tempat tu, kawasan kebun sayur. Tempatnya luas besar. Sampai satu tempat tu, tak aku mancing. Mancing tilapia. Pasal tilapia ada kat situ.
Tak tu minat mancing aku makin lama makin merontak. Nak mancing. Dari situ permulaan dia. Dia tu permulaannya. Sampai aku tanya sini bapak aku. Ya bila cuti, bila nak mancing. Kata bila cuti tu terluang memang dengan bapak engkau lah. Ya. Memang masa penuh. Kenangan tu banyak lah dengan bapak engkau lah. Ya, banyak masa tebuang masa lapang. Aku dengan bapak aku. Sampai aku besar. Pas besar aku dah kahwin, aku dah stop lah. Aku pun dah tak pergi dengan bapak aku. Pergi tapi jarang lah. Sekarang macam mana keadaan bapak kau sekarang? Masih lagi mancing lagi ke? Keadaan bapak aku sekarang mancing pun dah tak boleh. Keadaan dia pun tak normal macam kita. Bapak aku ada satu penyakit kencing manis, dah tinggi. Kaki dia pun dah tak ada belah kiri. Menyebabkan ni kencing manis. Anggota kaki dia belah kiri dah tak ada, kena potong. Jadi dah duduk kat rumah. Tapi tidak-tidaknya masa yang terluang waktu kecil tu kau dengan bapak kau memang penuh lah. Orang kata memori tu memang memori, orang kata memori tak boleh dilupakan, orang kata. Okey baik. Itulah keistimewaan dia. Sebelah sana dah gasak guys. Okey, kalau nak cerita pasal aku pula. Aku permulaan aku mancing sebenarnya daripada aku kecil dulu. Ingat lagi dulu aku duduk dengan atuk aku dekat air tawar 3, Pelda air tawar 3. Sana memang kalau mancing kebun lah. Mancing ikan putih. Yang ngajak aku dulu kecil lagi dalam tadika dulu lah. Arwah pakcik aku, Panjang aku lah mula. Kata permulaan aku kenal pemancingan ni, dia yang ikatkan apa semua. Mancing kat dalam kebun arwah atuk aku ni. Jadi situ ada kata air mata air tu, kira macam apa nak cakap satu takungan lah. Aku pun lupa nak cakap apa. Bukan lopak, dia paya. Di kebun-kebun selalu memang ada paya-paya tu. Paya tu daripada air mata air yang memang jernih lah. Situ aku belajar pakai pelepah sawit. Anak-anak pelepah sawit tu diikat depan mata kail, tali tangsi. Lepas tu carilah ikan putih. Dulu guys, kalau aku cari ikan putih tu penuh satu beras, plastik beras tu. Ikan putih tu. Kalau aku perasan macam ikan lampang tu, aku panggil ikan putih tu. Dia lebih kurang gitulah. Jenis-jenis ikan lampang tu, ikan putih tu. Okey, situ aku dah berjinak situ. Lepas tu aku stop. Bila aku stop, masa bujang aku memang tak ada sangat aku mancing lah. Ikut kawan tapi tak minat lah. Lepas tu terus aku minat tu kurang lah. Aku bermula waktu mancing gila-gila waktu aku dah nak kahwin lah. Masa tunang, aku tunang dengan orang rumah aku. Lepas tu masa tu aku memang gila-gila lah masa mancing lah. Orang kata hilang ni pergi mancing. Tapi orang rumah aku dia faham lah. Aku hilang tak ada pergi ke tempat lain lah. Memang pergi mancing lah. Lepas tu terus sampai ke sekarang. Memang minat. Cuma yang video yang lepas-lepas ni tak banyak aku buat video. Ialah nak kata tekankan mancing ni setakat hobi kan. Bila kita orang kata ada lebih ekonomi yang kata best, baru kita pergi mancing. Kalau tak ada, kita senyap. Sebab aku pun ada kerja lain. Aku bukan YouTuber sepenuh masa. Kalau ada masa lapang ni baru aku pergi. Sebab aku memang ada kerja lain. Aku memang niaga kat pasar malam. Kata bila cuti je lah baru aku mancing. Sampai sekarang, sampai anak-anak aku, kalau kau tengok video-video yang last, yang sebelum-sebelum ni, anak aku Maisara yang besar, mula-mula aku bawa dia mancing pun, mula dia pun tak berapa sengat. Sebab dia tengok dapat ikan kan, dia rasa minat lah. Aku pun syukur lah dapat anak perempuan tapi boleh ikut pergi mancing. Maaf, kebanyakan anak-anak perempuan ni kadang-kadang tak nak ikut bapak iman. Tapi kalau aku dengan anak aku yang Maisara tu, aku tengok video-video yang lepas, yang bawah-bawah tu, ada aku dengan anak lah, ada kurang-kurang yang ada kenangan. Sampai sekarang dia minat mancing.
Kalau aku ajak tu pantang memang nak pergi. Bukan nak tekan kat sini, bukan hanya dapat anak lelaki baru boleh pergi mancing. Tak. Anak perempuan aku dah buktikan juga. Anak perempuan aku pun minat nak pergi mancing juga. Jadi waktu kecil tu memang kenangan aku dengan anak aku pun memang banyak lah. Memang aku pergi mancing dia. InsyaAllah kalau sampai dia kahwin ke, aku akan bawa dia. Kalau ada menantu dia pun, aku akan racun dia pergi mancing sama-sama. Sebab kata time kita mancing ni, time ni kita akan berbual. Macam sekarang ni aku dengan Rahmat, bila ikan tu tak makan, kita akan berbual, kita akan share kita punya apa masalah. Mancing ni satu ikatan silaturahim, mengenali orang. Kata kalau kita nak mengeratkan lepak zaman-zaman macam kita susah. Lagi kawan-kawan kita mana yang dah kahwin, bila kita telefon, jom lah lepak minum macam dulu. Tak boleh, bini marah lah. Betul tu. Jadi masa yang terlapang kita ni lah mancing. Jadi anak pun boleh kenal zaman kita muda dulu dengan kawan-kawan. Kat ni lah, daripada mancing lah kita kenal. Betul juga. Macam bini aku pun kalau tu lepak-lepak nak gimana, kadang-kadang dia takut kita kelahin. Tu. Tapi dengan mancing ni baru dapat. Kalau macam nak aku ATJ ni, anchor team Johor ni, aku buatkan tubuhkan untuk rakan-rakan yang dululah pernah jumpa apa semua. Jadi aku satukan. Bila rasa lama tak jumpa, kita buat trip. Bila lama tak jumpa, kita buat trip. Kadang-kadang dekat atas bot tu kita akan lama tak jumpa, tu kita akan berbual sama sendiri, mana cerita-cerita lama. Jadi tu boleh hilangkan stres lah. Memang mujarab lah pada kau orang. Kalau nak buat team, kau buat je, buat logo, buat apa, buat team je, buat group WhatsApp, buat je. Tapi jangan sampai berpecah lah. Itulah kebanyakannya pemancing-mancing ni, kadang-kadang ada yang berpecah haluan, pendapat tu tak sama. Tapi kalau boleh jangan bergaduh lah. Sebab kita mancing ni itu untuk eratkan silaturahim, bukan untuk merenggangkan. Kalau ada, kadang-kadang bini aku pun aku ajak mancing. Rahmat ni ikutkan, bini dia pun nak ikut juga. Kita orang, bini kita orang pun kita racun sekali. Macam Rahmat ni kan, bini tu pun racun sekali. Bagi minat mancing ni, dia kena pelan-pelan, slow-slow. Nak pujuk dia bukan susah. Faham lah. Masing-masing faham lah. Tapi mula-mula tu, awal perkahwinan tu memang susah lah kan. Susah Susah juga lah sebab dia fikir kita ni mancing betul ke mancing. Dia nak tahu juga betul mancing ke tak. Kebanyakannya perempuan tu dia ingatkan kita ni bukan pergi keluar mancing, pergi ke lain. Ya, kita pergi mancing dan pergi ke lain. Betul tu. Niat tu betul kan. Macam kita dah minat mancing, jadi kalau boleh tu kita, pasangan kita, anak-anak kita sama-sama lah. Orang kata boleh sama-sama minat dalam hobi yang sama. Okey. Sementara tu kita tunggu lagi. Kalau ada ikan lagi, kejap lagi ni, tengok dah 1 jam berlalu. Kejap lagi kalau ada, aku rekod lah. Tengok apa strike. Hari ni kita banyak santai, kita berbual. Mata lebih nak eratkan silaturahim antara penonton pula sekarang ni. Nak berbual dengan korang. Okey. Betul tak, Wan? Betul. Sukses. Okey, Mat, aku nak tanya kau, Mat. Kau kata dengan dunia sekarang lah, dunia gadget ni lah, daripada anak-anak kita lah, generasi akan datang lah, apa kau kata kau rasa bagus tak untuk galakkan generasi baru ni, dia ramai lagi yang pemancing-pemancing lagi. Lebih ramai lagi orang yang mancing daripada duduk rumah main handset 24 jam bila cuti. Kurang-kurangnya mancing ni ada aktiviti. Kau rasa, Mat, rasa bagus tak mancing ni? Bagus tu bagi aku pendirian sendiri lah. Hobi masing-masing. Kalau bagi aku lah, kalau untuk anak aku lah, aku showkan bila time lapang dia, time orang kata apa, time buat kerja sekolah dah siap semua, aku akan bawa dia mancing je. Okey. Sebab mengelakkan apa, yalah, sosial zaman sekarang kan. Kita tengok pun dah makin lama makin mengarut. Agama kita kadang dipermainkan. Jadi aku tak nak anak aku jadi macam tu. Dia show kan, aku bawa anak aku baik pergi mancing. Betul lah. Jadi lebih mengeratkan silaturahim tu kan. Baik dia kenal orang. Kan pemancing ni dia bagus dia kenal orang.
daripada kenal dunia yang menghina sesama sendiri, mengutuk agama sendiri. Jadi kita mancing ni pun kita pun tak kacau orang, betul tak? Kita mancing untuk fikir ketenangan apa kita lepas ni akan buat. Kesabaran. Ini mancing ni bagus. Mana yang orang yang anak-anak pandai ikut bapak, ni belajar sini mancing. Dia boleh sabar tak menunggu ikan makan. Ya. Kalau dia boleh tahan, maknanya dia boleh tahan dengan kena bapak dia sendiri. Betul. Lagi satu untuk mengeratkan antara anak dengan bapa kan, macam gini, kalau macam aku berdua mancing sini mengeratkan kira rakan-rakan. Jadi dalam orang kata santai dalam mancing kat kolam ni, aku boleh berbual, tanya masalah, kadang-kadang cerita kongsi masalah. Jadi apa, hilangkan stres tu kat dalam kepala otak. Kadang-kadang orang tak faham bila kadang-kadang kenapa tak beli ikan. Ada yang dekat yang terbaru ni dia kata dia hentam, kenapa tak beli ikan je. Tu yang pada pandangan kau macam mana? Pemancing dia kata, kenapa tak beli ikan je? Asal nak mancing, tak ada duit ke? Apa pandangan kau, Mat? Mancing ni kalau korang nak sebut kata beli, sebut nak mancing, bagi aku rasa diri kau tu betul kau buat, rasa diri kau tu tak betul kau jangan buat. Kalau kita nak ikan pun memang kita boleh beli tu. Ya, kita boleh beli. Boleh beli. Pada kemampuan diri sendiri. Tapi kepuasan kita tu nak mancing tu. Tak sama beli dengan kita mancing sendiri tu tak? Betul tak? Mancing pun ikut kemampuan juga. Agak-agak kalau ada yang apa lebih kemampuan boleh pergi ke Pulau Au ke, pergi 2-3 satu hari malam. Mana yang dia ikut kemampuan, boleh mancing tebing. Kata tak semestinya mancing tu mesti kena pergi ke laut dalam, ke orang kata kat tepi-tepi sungai pun boleh, tepi-tepi laut pun boleh kan. Semua boleh. Kemampuan diri sendiri. Betul juga, Mat. Itu boleh mampu. Fikir mancing ni nak kena fikir panjang. Jangan fikir kehendak kita je. Kita kena fikir anak ke, anak bini nak makan apa kat rumah. Kata bila ada kelapangan. Kelapangan satu, ekonomi ni. Ekonomi. Betul. Kau nak mancing kau fikir, kau tengok anak kau, kau tengok bini kau, apa lagi keperluan dia nak, perlu dia pakai. Kita tak boleh harapkan duit dia 100%. Kita kena fikir juga diri kita dengan diri dia, cukup ke tak makan. Dengan anak kat rumah bila kita tinggalkan dia mancing. Betul. Kita mancing bukan sehari sejam dua. Kita mancing laut ni makan hari orang kata. Orang kata makan hari. Sebelum kita nak pergi tu kita kena lengkapkan dulu semua. Betul tak? Kelengkapan kat rumah. Dan dengan lelaki bini pun tak boleh rahsia-rahsia nak pergi. Jadi biar jujur. Betul. Dia tu. menipu. Macam Rahmat dengan aku memang bini kita orang seputing. Kadang-kadang Rahmat pun bini dia siap nganjing kumpau lagi. Kumpau berdarah ke bang? Betul. Kumpau berdarah. Kabut Langgar tali. Langgar tali. Tapi belah sana dah kena. Sebelah sini tak ada orang. Sebelah sana pun tak ada orang. Aku memang berdua je kat sini dengan Rahmat. Jadi memang santai lah. Kita berbual santai hari ni. Ya bang? Okey guys. Dari tadi dekat 3 jam yang dapat 3 ekor nampak tu timbang. 11 kilo untuk 3 ekor. 11 kilo. Kita lepaskan balik. Mantap. Ikan yang ditimbang akan dilepaskan balik. 11 kilo bermakna Mat? 11 kilo 11 ringgit. 11 ringgit. Buat penutup. Sedap juga. Okey guys, berakhirlah untuk 3 jam. Okey, 3 jam 3 ekor ikan. Dapat juga aku jumpa Mat. Lepas ni kita orang nak
besok nak kerja pula. Okey, tak akhirlah. Mari kita santai-santai dengan Rahmat. Ada masa kita jumpa lagi, okey? Berhari sudah cerita Tinggallah puing. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.